Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat apa kita sambung? Ya? Muka 7. Atas bawah. Lapan dari bawah. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adalah suara keduanya, iaitu munkar dan nakir seperti lintang. Lintang ni peti dan buruk, dan rupa keduanya sangat takut. Yang ini bila dilihat, dan jika dilihat akan dia oleh orang yang di dalam dunia ini, niscaya mati ia orang. Jika ada mayat itu orang yang saleh, maka datang keduanya malaikat dengan rupa yang paling elok dan lemah lembut pada pertanyaan. Dan kelakuan keduanya, iaitu malaikat. Kita masih lagi sambung tentang rukun iman yang ke-6, iaitu percaya tentang hari kiamat. Setengah daripada hari kiamat ni iaitu masuknya manusia ke dalam kubur. Ni kiamat. Jadi macam tok nenek kita hak mati dah tu kiamat tu. Kiamat sughra. Khabar sama dah. Kiamat kubra ni pecah langit, runtuh atas kepala manusia ni. Waktu orang Islam, orang beriman tak kena. Tak ada. Waktu untuk orang kafir, untuk orang munafikin. Orang Islam, orang beriman akan dimatikan oleh Allah sejurus hampirnya berlaku kiamat besar. Yang berlaku sekarang ni alamat kiamat, bukan kiamat. Alamat kiamat ada dah. Kiamat ada lagi. Tapi kalau siapa mati, dia kiamat. Jadi orang beriman dia hanya melalui kiamat kecil, iaitu kematian. Kiamat besar tak kena ke orang beriman. Langit pecah menimpa kepala orang. Bulan berlaga dengan matahari. Planet sama planet bertepuh sama sendiri. Ombak lebih daripada tinggi daripada gunung Everest. Bukit tercabut, berpusing-pusing jatuh di atas kepala manusia. Bukit jatuh tak boleh sakit rasa. Kalau bukit nampak sakit. Kalau tukur sakit dah. Orang buat nukang tukur, cakap baru nak kita lalu ke bawah, jatuh tukur atas kepala sakit tau. Bukan tukur bunyi puing-puing hak siap kan, tukur tukang. Biasa kalau jatuh cakap 7 malam atik. Kalau tukur tu ni bukit oleh kerana kuatnya goncangan hari kiamat, maka bukit melambung. Bila melambung jatuh mula, jatuh orang. Bayanglah orang kafir ni kena belaka ni MCA, MIC rabak habis. DAP, orang ini Yahudi, Buddha. Yang selamat orang beriman, dia hanya rasa kiamat cik, iaitu mati. Maka bila sebut cerita mati, berkait pula perkara-perkara yang sepatutnya. Banyak datang dalam hadis cerita dengan detail, dengan terperinci tentang alam barzakh. Dalam Quran tak cerita secara terperinci. Cerita secara umum je lah. Mati kat dia, masuk kubur gitu lah. Mari hadis cerita suti-suti ni. Di antara cerita yang wajib kita beriman, iaitu datangnya malaikat munkar nakir.
Kenapa wajib kita percaya? Kerana sebut dalam hadis. Hadis yang sahih. Kalau hadis tu dhaif tak wajib percaya, tapi boleh nak bayar. Tapi kalau hadis tu sahih wajib percaya lah. Dia panggil mutawatir. Mutawatir ni hadis yang ramai sangat. Banyak sangat duduk sebut. Bukan seorang saja. Tu. Datang malaikat nama Munkar wa Nakir. Wajib kita tahulah Munkar wa Nakir. Yang kata mu tahu siapa Munkar wa Nakir. Dia kata pergi tak aja dengar. Esko lah. Beratnya nak kalau gitu. Memang jahil agama tu. Jadi dia datang kepada mayat di dalam kubur, iaitu menanya mayat. Datang tanya. Kata setengah ulama, Munkar tukang tanya, Nakir tukang katok. Nampak? Munkar tanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Tapi suara dia tidaklah gitu. Suara dia kuat seperti peti. Nampak? Ada kan budak-budak dia buku soundbox dalam kereta dia. Dia buat banyak berhenti biar resteng buka bonet belakang. Tegung dah. Tu tak buat cacang tu. Slow. Dia ingat kuat dah. Peti kuat lagi. Peti kalau khapmah ni cuti tembol lagi cak gapok. Hak turun buka, karang buka semula. Tapi kalau gerung gitu ada tembok lagi. Kalau main bola orang main ni, kalau orang ngai ni. Orang ngai lama makan patah lama gigi jarang. Sosok lengan budak sekor. Takkan bahan sekor. Lepas tu langit bunyi gerung. Jadi takkan nak balik bawah sosok lengan lama. Tu orang ngai abak dia. Orang kata bini mu nak beranak tak alik lagi. Relax tu. Bang 2 ekor lagi. Nampak? Anak mu jatuhlah balik tak apa tu. Dia pandai pun naik diri. Tu orang ngai. Nampak? Tapi kemah. Dia cuci depan muka dia. Dengan mesin-mesin bawah. Tu peti. Maka suara malaikat Munkar wa Nakir macam peti. Macam peti. Orang yang tidak bertuhan dia jawab. Orang yang tidak menyembah Allah tak jawab. Padahal mudah Man Rabbuka. Kereta van nombor TN216. Van nombor TN216. Lampu tidak ditutup. Tidak mampu pula ni. Jangan balik. Orang yang kafir dari awal. Walaupun atas dunia kalau kita tanya siapa Tuhan kamu, Allah. Macam kita tanya orang Kristian, Allah Tuhan. Nampak? Kalau padri dia dah hina Allah. Yang hina Allah tu orang Kristian hak jahil-jahil. Sebab padri tahu Allah Tuhan. Cuma Siti Maryam isteri Allah. Kau tu dia sesat. Nabi Isa anak Allah. Situ dia KO. Walaupun orang Yahudi bertuhankan Allah, tak dijawab Allahu Rabbi. Wa man nabiyyuka? Siapa nabi kamu? Nampak? Orang yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW saja boleh jawab Muhammadun Nabiyyi. Nampak? Orang zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa yang beriman, semua mereka menjawab Muhammadun Nabiyyi. Walaupun mereka tak sempat dengan Nabi Muhammad SAW, kerana mereka beriman. Dan beriman ni Tuhan tolong. Nampak? Pertanyaannya dalam bahasa Arab menurut pendapat jumhur ulama. Ada satu lagi kaum mengatakan persoalan dalam kubur mengikut bahasa masing-masing. Nampak? Tapi jumhur ulama mengatakan soal malaikat Munkar Nakir bahasa Arab.
Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma i'tiqaduka wa ma dinuka dan seterusnya. Orang yang jadi mayat yang tak pandai bahasa Arab pun boleh faham, walaupun tak pernah sekolah Arab. Ini tak pernah sekolah Arab pun sekolah jahat je. Pasal kisah agam. Nampak? Boleh faham soalan. Orang yang fasih berbahasa Arab tak boleh jawab walaupun soalan bahasa Arab. Seperti Tan Sri Abu Lahab dengan Datuk Sri Abu Jahal. Kerana mereka tak beriman, Tuhan Wih tak dijawab. Padahal fasih bahasa Arab. Oh, Abu Lahab kalau mari dengar mudik madrasah fasih bahasa Arab bau. Tapi tak beriman. Betul, iman permata yang paling mahal. Nampak? Dengan main. Dah lalu tak dengar, tak belajar, tak pergi kat orang mengajar balik awal. Dah kata budak-budak muda pok lah ni jahil tukir sama bodoh dengan lembu lagu. Pok tu sendiri tak kata anak. Dia tanya pok, sifat dia belum. Tidak. Dah pergi benda. Dia tanya lembu lagu. Dah sama seri dengan pok atau apa. Patut ceruk rupu makan tepok. Dah mana nak beli nasi kapik sambal ke ayah? Kaya suruh beli nasi kapik sambal. Makan rupu ayah pasal ayah jahil. Sama bodoh dengan mu. Tapi orang tak buat gitu. Tapi hakikat dia gitu. Betul tak? Yang kita heran makan ketarah tu lapan rum atas pun dia pula tenggu. Ada ayah hitam penuh dek nyembang itu orang ngajar belah rumah betul betul ada ayat mana. Itu kata bodoh pada mu. Sebab apa hak kita nak cari pula tengok duduk muka duduk candak. Hak tu buat makan dunia. Penting tu. Buat makan dunia. Faham? Dah makan akhirat. Ni ngaji. Pengetahuan. Dia ada dua-dua. Orang kafir dia merasa kiamat. Iaitu pecah langit, hancur lebur bumi, planet, bukit, gunung, ganang. Datangnya malaikat munkar nakir kepada orang yang soleh atas rupa yang sangat comel. Rupa atas perangai. Nampak? Kita atas dunia, kalau kita perangai uduh pun, orang comel mari kat kita. Nampak? Tengok perangai uduh kan? Piti banyak. Berapa piti 100,000 boleh. Orang 100,000 ni kalau jenis tak ada takwa di gila ni. Main rapuan bau. Dah jenis semayangnya dah. Dah cara ke Surabaya, piti banyak boleh 100,000. Takkan ditahlil. Cari porok apa? Cari rapuan dah camai-camai. Mana rapuan camai dia pergi tak kepada laki-laki jahat. Pergi ya. Dia duduk layang Kuala Lumpur, kelak Madang, karaoke, kelak Dandu tu. Kalau laki-laki yang pergi tu bapak pasik belaka. Jadi tak beragama. Nama je Islam. Pergi minyak arak, pergi happy, pergi enjoy. Boleh 100,000, boleh 10,000, pergi galak Kuala Lumpur. Boleh 10,000, pergi galak Kuatang. Kalau mari layang dia macam-macam pasal dunia ni sandiwara. Sandiwara ini tipuan, tipu daya. Kalau jamai-jamai patutnya jamai-jamai cari tok imam. Cari tok imam, cari tok bila, cari tok guru. Kalau nak kira dengan kelakuan baik, dah cari orang tu. Tetapi datangnya orang dalam kubur kayak gini atas perangai kita. Kalau perangai baik, muka nakir mari perangai muka comel. Kalau perangai huduh, mari muka jahat. Bukan dia tu jahat, muka orang tengok takut topik nolong. Sebut dalam suatu hadis, kalaulah orang dalam dunia tengok muka orang nakir yang takut sangat ni, mati kan. Tak aja dia orang takut mati tau. Takut sekecilnya dia, tapi tak mati. Takut tak mati tu. Hebat. Jangan tak aku bukan laki, aku sikit pun. Aduh, mu gila ke apa?
Tak tahu ke hala cakap. Nah, jangan cakap itu tak baik. Nak gurau-gurau benda lain. Nah, gurau benda lain boleh Nah, boleh tahan. Kira gurau apa dengan barang hari kiamat. Nah, faedah barang siapa membaca ia akan qul huwallah di dalam sakit matinya, dan jikalau sekali dibacakan ia sekalipun, maka terpelihara daripada dihimpit oleh kubur dan fitnahnya fitnah kubur. Jadi ada satu riwayat yang menyebut siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sekali ketika nak mati, masih sakit itulah, maka aman daripada fitnah kubur. Fitnah kubur ni benda yang ditakutkan dalam kubur. Itu maksud dia. Nah, dan siapa yang boleh baca? Orang yang boleh baca, orang yang dia dimudahkan oleh Allah. Kalau Tuhan buat mudah boleh. Sebab barang ni mudah ya. Qul huwallahu ahad, 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah. Mudah Saya pernah baca mudah. Ni oleh 4 ulang nak cerita. Faham tak? Sebab apa? Sebab kita tak dimudahkan oleh Allah. Barang nampak mudah tapi tak boleh nak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nak tidur selawat. Mudah. Tak hafal 30 saat. Tapi berapa orang boleh baca? Nampak? Kerana Tuhan tak boleh mudah lagi ni. Nampak? Jangan kata mudah. Kita buat apa-apa ni kul kullum min indillah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan batang tubuh kamu, dan kamu boleh buat apa-apa pun Allah yang jadikan. Kalau Allah tak izin, walaupun 30 saat sebut selawat, kamu tak boleh sebut 8 tahun sebelum tidur. Tapi kalau benda yang lama 3 jam, tapi dah oleh kerana jadi mudah, hari-hari boleh hadap. Nah, kau yang gambar Hindustan 2 jam setengah kau. Dengan tak TV. Faham? 2 jam setengah dah berkacau hati 10 jam tak habis lagi. Dush kapau, dush kapau. Tak habis ni. Nyanyi 18 lagu. Kalau CD 3 pin. Hindustan. Tu mau anak 3 keturunan tengok. 2 jam setengah. Nolak tak nak berkacau tu sayang. Cina tu. Tak licin jamaah. Pasal apa? Pasal benda tu jadi mudah bagi. Nah, 2 jam setengah 3 jam ada TV. Boleh kita selawat 3 jam. Apa sini boleh selawat 3 jam malam-malam. Cakap angan. Sewe ke apa? Faham? Pasal apa? Pasal kita abna'ud dunia, anak-anak dunia. Faham? Kita bukan anak akhirat. Orang anak akhirat selawat 7,000 subuh baru masuk nasi lemak dalam mulut. 7,000 selawat. Ratik 10,000 lepas subuh baru makan nasi lemak. Tu anak akhirat. Kita 14 kali hidup ni dah ratik 1,000. 100 pun tak nak tunggu. Dia orang ratik ini pula Cik Imam tu jenis dulu kan Cik Imam tu memang nampak ni dah kereta lama. La ilaha illallah. Masuk 30, 2-3 orang dah menyembah atas mak salatan makmu. Tak agak. Kalau kacau kini muda hitam. Cik Imam datang mana lambat kan. Nampak? Dah lambat boleh makan kedai kau. Bro, Tok Imam tu dak apa sihat. Suruh Tok Imam muda katik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Faham ada ayat kursi katik galu. Oh, ni baru Tok Imam dah. Dak beh apa dia makan kedarah mesti pinyo. Tu kita bukan anak akhirat, abna'ud dunia. Faham? Jadi dunia. Rupa je akhirat, nak tayak, nak sebang apa semua tu rupa. Faham tak? Perlu pedak dunia. Tapi bukan orang Persia tu, orang dungu. Orang Persia okey. Baca qul huwallahu ahad.
Imam Ahmad riwayat, kalau kita sampai kubur, dia lalu kat kubur. Nah, umpamanya tengok kubur. Kita baca kul huwallahu ahad 11 kali. 11 kali. Aman. Malapik. Ha. Bukan baca Al-Baqarah 11 kali kau. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pak surah, pak ayat. Baca ulang kali. 11 kali. 11 kali ni kita test dah 2 minit. Lama dah test dia. 2 minit 11 kali. 11 kali baca 2 minit. Kalau ada 1000 mayat, 1000 dosa ampun. Faham? Lepas tu dapat 1000 pahala dengan sebab 1000 mayat. Kalau ada 30 mayat kubur tu, 30 dosa ampun. Tak kaya balik lagi pula. Kul huwallahu ahad 11 kali. Faham? Satu kubur sebelah orang, sebelah mayat. Nak kena kubur besar tu. Kapur molek. Bapak kubur. Tak? Nah. Tu kata lebih. Nampak? Barang akhirat kita nak bawa lebih itu. Padahal boleh pahala tu. Tengok ni, kalau baca sekali masih sakit nazak nak mati, gengang dalam kubur ni. Gengang dah tambah gengang kubur. Nah, kita baca benda lain tak jadi kawan. Ayat Allah yang main. Iblis takut. Jin takut. Natang takut. Yang tak takut ayat Allah, natang manusia. Natang orang memang ni. Orang tak ada apa. Nah. Iblis mari ngajar gedung-gedang naik ke atas. Jin kafir baca ayat kursi. Faham? Baca kuat ni. Lepas tu baca surah Yasin. Nampak? InsyaAllah lagi. Tapi kita baca benda lain tak lagi. Jin mari ngajar mu kita baca metro tak lagi. Baca mu baca. Jin jawab lah, kuat sebab. Faham? Jin nak dengar kau cerita keluar. Tapi nak orang ni kita ni tahu saja tak buat. Tahu sedap tak makan. Tahu tak sedap makan juga. Tak apa sehat kat kita ni. Lembu ngamuk je nak sebelah. Berduketang tak nak pegang habis ni. Nampak? Pergi kat telinga dia. Bismikallahirrahmanirrahim Rabbi Arshil Azim. Bismikallahirrahmanirrahim Rabbil Arshil Azim. Dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang memerintah arah yang sangat besar. Sebut di telinga dia. Ada lagi beberapa ayat. Faham? Lembu tu duduk diam. Nampak? Lembu ti rasa. Lembu ti ayat Allah. Ni duk terik juga kekor. Lepas tu duit hari sembuh. Kalau lepas tu ngamuk naik inyok. Dah tak dah bodoh. Ada nak pergi sembelih kawan di depan dia. Nabi kan bodoh. Jangan sembelih lembu depan lembu. Nak sembelih lembu depan orang. Yang pergi sembelih depan lembu tu buat apa? Yang ulama kan bodoh. Kalau tak rekod, tiadalah di sembelih lembu itu di hadapan kawan-kawannya. Nampak? Kalau tak sembelih lembu depan lembu. Bila lembu tengok kawan kena sembelih tak gerak, dia naik inyok. Panasan. Nak marah. Dah kita punya pasal. Cari penyakit. Tak tahu kan dia kita ni. Duk senyum kaki. Kawan tu duk mengamuk. Senyum kaki. Kau marah. Lalanya tenang. Capor. Duk bilang. Nyanda apa-apa gue. Muncul tak faham juga tak. Pandang muka pada lah ke. Jangan sembelih depan ni. Pergi sembelih depan lembu. Orang tu tak sekedik tu. Tengok pada cakap seorang. Boh merah meleh tak. Ada buah merah meleh dah. Hebat. Dah tak kira lama dah bodoh. Faham? Langgar adat-adat yang sebut dalam kitab ada. Tak ada sedik kat situ. Jangan asal fisal pang dia. Tak boleh. Sunat-sunat dia. Adat-adat dia. Ni dah asal pang bu. Mu tak lama esok. Mu beri mu. Tak satu waktu keling gitu. Lembu sedih ni. Maknanya bodoh. Tak sedik pun.
Sebut situ bismillah rabbil arsyil azim, dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menjaga memerintah arah yang sangat besar. Nampak? Lembu duduk diam. Nah, lembu biasa. Nah, orang tak reti bahasa. Nah, mak ampik tengah duduk main, duduk nyokek mutu nak tengah lah, tapi simpang dia di telinga dia. Baca ayat tu, tak ayat mana bah. Bukan lembu jadi tu bodoh lembu ni. Faham? Dan jika matinya pada malam Jumaat atau hari Jumaat, dia terpelihara daripadanya fitnah, daripada sarang oleh fitnah soal mungkar dan nakir. Ini juga dengan kesetujuan ulama-ulama. Orang yang mati hari Jumaat, siang atau malam Jumaat, ringanlah di dalam alam barzakh. Tapi tak terlepas di akhirat nanti. Akhirat cerita lain. Bukan dia tak kena soal, dia tidak berat pada soal. Orang yang mati, bukan dia berkat hari Jumaat. Dan orang kafir tak ada apa-apa ya, mati hari apa pun. Nampak? Berat nenang belaka. Bukan nak khabar mayat tu hebatnya hari Jumaat ni. Nak? Hari Jumaat ni bila? Hari Jumaat ni maghrib masuk hari Jumaat. Nampak? Dia Islam ni malam dulu baru siang. Orang putih siang dulu baru malam. Nampak tak? Jadi masuknya hari Jumaat maghrib. Ni petang ni kami, contohlah. Petang ni kami. Bila rabang maghrib Jumaat. Faham tak? Esok siang Jumaat. Hari Jumaat. Malam ni malam Jumaat. Nampak? Baru faham. Esok pula hari Jumaat, orang baca sembahyang Jumaat, baca khutbah, lepas tu maghrib tu Sabtu. Nampak? Jadi fahamlah mati hari Jumaat, faham? Atau malam Jumaat. Dan terangkat oleh seksa kubur pada malam Jumaat daripada sekalian Islam dan kafir, tetapi dikembalikan dia kepada segala kafir. Hari Jumaat kalau hak kena seksa kubur, berhenti seksa kubur orang Islam. Katakan dia ni orang Islam tapi dia ni banyak dosa, berzina, berjudi, kedaruh-haruh, berhampir kuda, pergi kambing, mahal lagi. Suruh semayang, tak mau semayang, suruh pakai lawan bahang lawan lek. Suruh pakai baju mana balik, bahang rata buruk, butekok. Mana lewat-lawang tak mau, cuma dia orang Islam ni. Maka dia kena azab tiap-tiap hari dalam kubur. Bila hari Jumaat, tak kena. Begitu juga dengan orang kafir. Cuma orang kafir dia lihatkan sekejap, datang pula azab. Walaupun pada hari Jumaat. Dan terangkat pula seksanya itu dengan sebab doa atau sedekah daripada orang yang hidup. Orang yang kena azab dalam kubur, azab ni tak mesti dia kena bakar. Kalau kena bakar dalam kubur orang kafir. Orang kena azab dalam kubur orang beriman ni, dia jadi gelap kubur dia. Dia jadi rasa kesunyian, dia rasa panah, dia rasa lapar, dia rasa dahaga. Itu azab orang beriman. Bukan kena katok. Nampak? Ada orang kafir dalam kubur kena bakar dah. Duduk dalam microwave dah. Tetapi meringankan kesusahan orang Islam yang mati dengan amalan yang baik daripada orang yang hidup. Nampak? Banyak amalan-amalan yang orang hidup lakukan boleh tolong orang yang telah mati. Di antaranya doa. Nampak? Doa ni ijma' ulama. Doa sedekah ijma' ulama. Tak ada khilaf tu. Sebab tu kalau kita pergi kubur berdoa, jangan dinenung gitu, libu balik. Berdoa lah. Setakat mana yang kita boleh berdoa, doa. Tak nanti bahasa Arab. Bahasa kita pun tak apa. Dia kata kalau doa di rumah boleh tak? Dan kalau di kubur lebih molek. Ada orang kata tak payah pergi kubur, rumah siapa kau? Dia tak bodoh.
Dia takkan sekedik belaka, mesti ada roda takut dulu. Nah, jawabnya orang hok tak boleh pergi kubur tu orang jauh. Anak duduk belah serah, kubur mak tu kota baru. Takkan nak pergi hari-hari. Nah, duduk di rumah boleh tak? Mana tulang di kota baru singgah kubur mak. Macam ni tu. Dah duduk di rumah tak? Ni depan tu kubur mak tak pergi. Duduk belah serah, kubur mak belah serah tak pergi. Aduh. Cerdik karung. Karung hidup atas tinasan. Tengok kubur karung tu. Anak ada. Dagi boleh dia, gi boleh pahala lah orang yang gi. Kuntu nahaitukum an riyadatil kubur fazuruha fa innaha tuzakirul maut. Dulu memang dilarang ziarah kubur kerana masih banyak lagi orang yang tak faham hukum hakam bab kubur. Sekarang sahabat-sahabat ni dah faham bab kubur. Fazuruha, ziarahlah kubur. Fa innaha, kerana ziarah kubur tuzakirul maut, mengingatkan bagi kematian. Tazkirah. Jadi bila kita diziarah kubur, kita dapat manfaat, orang mati dapat manfaat. Kita duduk doa kita, ya Allah ya Tuhanku, umpamanya ampunilah, kasihanilah ibuku ini. Kalau gelap jadi cerah, kalau tengah kena seksa selamat, kalau kesenian jadi gembira. Dalil ni gini lah, kalau kita ada mak kita duduk seorang, duduk seorang, rumah dah larut, kita pergi rumah dia, suka dia anak dia, tak suka, tak suka kan? Anak mari boleh buat cakap, boleh tengok anak, tak kesik sangat, gembira juga, ada buah tangan dan sebagainya, suka tak? Dah hayar kita jadi, kita ada dia orang tua, anak kita balik jalan, duduk dua malam rumah kita, suka tak? Kita tak ada seorang diri lautan, bukan duduk kat orang ramai, pasal kubur walaupun ramai dia duduk seorang, dia tak ada teman. Suka lah anak-anak mari ke tak suka? Raya anak kita balik, kita tua dah ni, umur 78 lah. Nak mati tak sekarang jauh dah. Nak pergi beli nasi lemak you hayang kali 3 kali rebah nak palu jalan. Dah raya anak kita balik, suka tak? Kita jawab tak suka anak balik. Suka lah. Dah kalau anak kita tak balik, pakai telefon saja, apa khabar mak? Suka juga, tapi mana baik dengan balik. Baiklah balik, faham tak? Tu juga. Dah tak balik teruk, tak telefon teruk, hak tu hak jahat sekali. Jadi kategori yang terbaik anak tu, dia pergi ziarah kubur ibu bapa, dia duduk berdoa di situ. Yang kedua tidak pergi, dia berdoa saja. Nampak? Yang tiga hak pada tengah ni, gi pun tidak, doa pun tak ada peduli dulu. Mak lu hanya ni dalam kubur dia, Allah boleh laki baru habis, boleh bini baru habis. Lalu saja kut kubur ayah, wi ezah mutu wi kaya. Faham? Dak wi Fatihah. Bengong punya anak kalau tahu yang kecek itu, nak tang pisting. Hidup mahal tu petrol. Tak tahu kah dia tu. Dah dia tengok kubur ni jemaah. Mana-mana kampung, mana dia lagi. Nak tengok orang kasih pada akhirat ke tidak, tengok kubur. Jangan tengok di rumah tu. Mau sama belaka ayat kursi. Kat TV ayat kursi. Robot lain ni 3 kul. Ayat. Sini pula. Surah Yasin. Depan jam Fatihah. Itu dah buat korang. Pergi kubur lah. Jarah. Tak pergi lah, cak ayam tu. Nampak? Ukuran situ ke? Dan terangkat pula seksyennya itu dengan doa atau sedekah. Kita berarti kita sambung balik insya-Allah bulan depan. Dan terangkat pula seksyennya itu dengan sebab doa, wallahu a'lam. Penawar bagi hati.
Muka surat apa? 9. Bawahlah dah ketahui. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ketahui yang dia mempunyai perkataan yang dengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat, guna, dan setengahnya perkataan memberi mudarat, dan setengah perkataan penawar, dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Kerana makanan itu hilang ia di dalam perut, besar dengan tidur dan umpamanya, dan terkadang berkekalan ia dalam perut beberapa hari kemudian hilang ia makanan dengan makan pancahar, iaitu julak. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia perkataan dalam hati seumur hidup. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia perkataan memfitnahkan dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang disebabkan ia perkataan akan kebinasaan yang besar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Kita masih lagi dalam fasal yang kedua, iaitu tentang menjaga telinga. Kata pengarang, perkataan yang kita dengar dia macam makanan, macam makan. Bila kita makan, makanan duduk dalam perut, usus besar ni duduk situ, lepak situ. Tuhan buat ada mesin ni, pisau gini. Hak ni jadi darah, ni jadi daging, ni jadi lendir, hak ni jadi susu. Hak ni jadi tenaga, ni jadi kalori, hak ni jadi zat, macam-macam dia pisau situ. Bijaknya Allah Ta'ala. Hak ni jadi najis. Umpamanya hak ni tubik balik jadi hawa, sedawa dan sebagainya. Hak ni jadi bersin, jadi apa tu dalam perut. Maka begitu jugalah bila kita dengar perkataan. Tak kira perkataan, nyanyian, bunyi yang apa semua. Tidak ada perut, dia duduk dalam hati. Makanan duduk dalam perut, minuman duduk dalam perut, perkataan duduk dalam hati. Maka makanan, kalau kita dengar, kalau kita makan makanan yang baik, dia memberi guna kepada perut. Betul tak? Kami perut pun sihat. Bila perut sihat, anggota sihat. Begitu juga kalau makan benda yang tidak baik, maka perut pun sakit. Sakit perut salah makan, perut jadi sakit. Bila perut sakit, habis dengan kaki, dengan kepala, dengan dada, dengan tangan, biar jadi tak sihat, biar. Begitu juga orang dengar benda yang tidak baik, duduk di dalam hati, memberi mudarat kepada jiwa kita. Sama je lah, cuma bezanya kalau kita salah makan ataupun kita pergi makan sengaja benda yang tidak baik, maka sakitnya tidak lama. Tetapi kalau dengar benda yang tidak baik, kadang-kadang lama, sampai seumur hidup tak hilang-hilang. Sakit perut aja orang sakit perut. Dia makan gula, Allah 3 tepat makan gula. Ni bahan gula kawak, tu bahan gula ayak kapung. Ni bahan ikan air pula, nasi kuning, 3 tepat. Rumah pertama bahan air tepin. Rumah kedua sirap hijau. Rumah ketiga sirap biru. JKK. Faham? Dah bila capur kita balik sakit perut. Aja tak? Masuk dalam jambang orang sakit perut takkan pergi main buah. Dah sakit perut gila apa. Masuklah tempat dia. Yang bank. Dan dia bola sawah kali duduk dalam bilik tu tak lebih. Sakit ni. Kalau duduk dalam jambang dah sakit juga. Ayam. Orang tengok mana? Bang pegok. Bang pegok. Bukan duduk tinggal, belunjuk tu lah jangan. Nyanda tu. Dah lama. Tak kan ada tinggal. Duduk sila tu. Nampak? Macam orang nak ngatik. Bahan julak, saya tak julak. Orang muda-muda tak kerti julak. Budak ni. Julak ni, kalau orang sakit perut, dia macam cekelak gitu. Makanan ni lah. Obat tak. Makan tu dia jadi berok.
Nah, julat dia ingat obat julat. Nah, macam orang terlihat minyak tu, minyak apiat tak. Kalau sakit perut orang makan julat. Kalau tak minyak apiat. Nah, jadi makan bila keluar berok dia tubik, maka lega dulu. Esok orang pun tanya, "Mana ramak mana?" Lagi hau. Lagi lega. Dah hari je. Nah, salah makan minyak gas. Nampak? Minyak mesin rupu. Nah, bubur datang nak buat mesin rupu. Nah, bini kita ingat air sirap. Nampak merah molek. Nah, puak dah lagu puak bu. Dah kuning muka. Faham minyak mesin rupu. Nah, buat pergi hospital. Nah, bedah buat pergi hospital, tok laki usung lagi. Nah, padang lah bini aku ni. Kalau mati naknya lah. Mulut. Dah laki dia mati. Nak menikah seorang lagi. Orang lelaki. Nah, mana ada tu. 3 hari baik. Doktor kata boleh bagi. Nah, boleh bagi. Tapi kalau dengar perkataan yang tidak baik, hak jahat, hak maksiat, dia memberi kesan kepada hati kita. Bukan 3 hari, 30 tahun tak molek lagi hati kita. Nah, kali dengar molek ada satu titik hitam kena di hati kita, kita tak khusyuk sembahyang 30 tahun. Nampak? Dengan main. Hati. Dia bisa mulut. Sebab tu dengar hak mulut, jaga-jaga. Mulut ni, lidah ni bisa pada tedung sela. Tedung sela ni king cobra. Cobra ular seduk. King cobra paling bisa 2 minit ratik. 2 minit kambuh. Nampak kalau tak pergi hospital. Nah, tapi lidah sekali kata kita tersing telinga-telinga, walaupun leni tua dah, ingat. Aku ingat di muka aku itu masih belum Jepun. Padahal ni 2009. Dengan main. Dan dia merosakkan fikiran kita, kita jadi terfitnah, kita jadi huru-hara, kita jadi macam-macam. Kata nampak? Sebab tu lah, kalau hak jadi bini, cerai bini. Dengan sebab mulut isteri. Dengan main mulut. Comel ni cerai mana dia. Pasal mulut jahat. Kerana mulut santang binasa. Kerana mulut body binasa. Dia nak marah orang ke bini aja nak marah ke apa nama. Aja nak. Dengan sebab mulut ke dengan sebab tiup. Atau dengan sebab keting dia. Jarang macam tengok. Dia balong dengan bini dia sebab apa? Sebab keting bini dia. Atau sebab tipu. Ataupun sebab dengan kepala baru. Atau sebab ukulali. Atau sebab dengan jari. Dengan sebab mulut. Mulut yang lain. Sebab tu setan duduk di mulut orang puan. Dia kata, lawang. Mu jangan ngaku kalau. Lawang. Mu orang aku kan? Setan kata. Sebab tu dia lawang mu. Jadi bila dengar di suami, jadi terfitnah. Lala tu aku cerai akan dikau. Balik awal tu. Jangan main. Terfitnah tu. Jangan main perkataan dia jatuh di hati. Jadi rosak habis, binasa habis. Tak nampak dah anak-anak ni. Sebab sakit hati sangat, perkataan telah jatuh di dalam hati. Dengan sebab mulut masuk di hati, asal pagang, esok tunggu biragak tetok, mati dulu. Perkataan jatuh di hati. Dengan sebab perkataan berperang antara dua negeri. Main. Dengan sebab kata-kata berbunuh-bunuh, abang cikang adik, pak saudara semelai anak saudara. Dengan sebab kataan. Nampak? Silap cakap ayah ke anak, anak tikang ayah dengan seru dia bang. Tak atas kepala dengan poket hidup. Mati dulu ayah. Perkataan. Sebab masuk dalam telinga, jatuh di dalam hati. Jadi hendaklah sungguh-sungguh orang yang berakal memelihara pendengarnya dan segala anggotanya. Jadi tu ambil telinga, buat dengar orang ngajar.
Lagu tu sikit-sikit je hiburan. Kalau sama-sama gila kau panggil. Dengar lagu tu hiburan. Hiburan tak dengar sama. Lagu dua tu hiburan. Ni asal sikit lagu, lagu sama. Rumah lagu dua lagu. Lagu sama tu gila tu panggil. Sebelum daripada pekak telinga, dengar dulu hak manfaat. Dia sampai masa lagi telinga menjadi pekak. Walaupun kita tak mati dia ada, Tuhan tarik telinga. Nikmat telinga ditarik. Tak dengar. Batu mari dah hati. Kalau pergi dengar tak apa dulu. Nak dengar dia lagi, layan kamu. Dah masa dengar tak pergi. Tak dengar lagu. Masa cerah tu hari tengok TV. Bila kelabu dah nak pergi ngaji Quran. Buat kalau kata gitu. Masa muda tengok basawang tu inang rodak. Bila tua dah mata dah kelabu dah baru nak tengok Quran dah nampak benda. Masa lidah gigi cukup kat belaka lidah molek lagi. Duduk bercakap cara tu ni menambah gampang lagi. Bila dah awak dah gigi tinggal seputung lidah pun dah nak apa nak sebut dah. Hari ni mandi angin. Nak ngaji tajwid. Tu manusia. Jadi dunia sama dulu. Dunia sama. Dia kelas boleh tengok hiburan, boleh dengar lagu tu kelas ni. Kelas orang ahli ibadat. Baru mana siapa. Pahala banyak, semayang banyak, puasa banyak, mengaji banyak, ilmu banyak. Mana sabah dengar lagu. Dia kata relax je bila dengar kopi yang tu. Boleh tahan kira. Pasal jenis tu iman. Semayang tak tinggal. Subuh semayang, garis semayang, asar semayang. Lepas tu hiburan dua lagu. Mana sabah orang panggil. Halua telinga. Pihak kaki dengar lagu semayang pun tak. Mandi junub pun tak uti. Dosa semata-mata. Dengar lagu pula. Kau belak hati. Tu. Jadi hanyut. Jadi gunakanlah segala anggota untuk yang Tuhan suruh. Sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat nanti. Telah berfirman Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya dan bahawasanya pendengar dan penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya semua pada hari kiamat. Tuhan kata inna sam'a, sesungguhnya telinga kita, wal basara mata kita, wal fuada hati kita. Ada lagi tapi di antaranya hak ni. Telinga, mata, hati. Hak ni hebat. Kaki ada juga ditanya buat pergi duanya. Tangan mujamah je ada. Di antaranya 3. Telinga muak dengar dia. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua tu mata, telinga dan hati akhirat nanti mas'ula akan disoal balik. Telinga muak dengar benda. Jawab masing-masing. Ni kata kita buat dengar orang ngajar hadis. Malaikat kata betul. Memang orang suka dengar hadis. Selamat. Mata buat benda, mata buat tengok Quran. Betul malaikat kata. Selamat. Mu mata buat benda, mata tengok ulama, tengok orang ngajar. Bagus. Tak apa. Hati buat benda, hati memikir kebesaran Allah. Fikir tentang dosa pahala, fikir tentang hari kemudian. Selamat orang ni. Jamu pula. Telinga dengar dia. Dengar lagu. Bukan kata tak boleh dengar lagu, maknanya sikit-sikit hiburan. Masalahnya kita sekarang ni jadi macam Tuhan lah muzik ni. Tengok raya baru ni, 6 hari 6 malam raya. Habis nak canggah. TV 1 pun nyanyi, TV 2 nyanyi, TV 3 nyanyi, TV 9 joget. Nampak?
Ini sama. Jadi hak tukar tengok bodoh ke kambing dah tak tahu benda. Tak ada ilmu, tak ada akidah, tak reti hadis, tak reti haram-haram, hadap ke TV pula. Oh, dah. Nah. Jadi kau hanyut itu. Kau bodoh. Nah. Cari ilmu akhirat tu. Faham lagi? Biar pernah di dada baru berhibur. Ambil sabar. Nah. Ni hanyut dah patut main pula kau hanyut. Orang hanyut pergi main kau hanyut. Dia gitu. Nah, mainan ni dia memang sedap. Dia gali. Dah tahu iman pek. Main wito iman. Hanyut. Tak percaya buka lah. Nampak? Majid pula serat. Ambil meja pipa mesti. Nampak? Buku depan kat bilik Tok Iman. Mana belum garis bang ada. Main pipa dulu. Riyadhah. Tok Iman stroke dengan Tok Ilan. Stroke. Back hand. Nampak? Ketuk ketak. Nah, masuk seminggu ya alik Lepas suku bang kari. Nampak? Tu orang kemas keming dah tahu. Tok Iman kata bila ya teruk main. Tapi dah dia permainan dia akan hanyut. Faham lagi? Bukan salah tapi biasanya hanyut. Dah kalau orang bukan Tok Iman tu gini hanyut dah. We main. Lepas tu kerajaan yang ada ni jahat. Orang muda-muda ni jahil dah. Jauh pada agama. Hanyut jauh. Ni we hok main pula. Kau jua kau hanyut. Tu kata. Kau hanyut kan. Nah, kita hanyut kita. Kalau kita tengok duduk baca buku sama. Mengaji sama. Kita mari kau. Buat di kelas sekali kau main. Siang ni. Faham tak? Kena tu. Pasal banyak mengaji. Banyak duduk baca buku. Banyak duduk buat kerja sekolah. Nah, lepas 3 minggu ni tak terbit rumah. Mari buah fikiran. Nah, waktu berhibur sekali tengok orang buah musim bagi hari hak. Tu baru comel. Nah, anak ayah tu culik. Tapi kalau dia tengok anak dia dah lah tak baca buku, dah pergi sekolah, pergi main gitu gini. Nah, dia pun ajak pergi main pula. Maka ayah sama bodoh dengan anak. Nah, gitu juga dengan kerajaan yang ada hari ni. Dah kita ni makanan yang kita lapar sangat ni agama. Nah, jadi rakyat tengah hanyut sangat ramai. Kurangkanlah program-program hiburan. Kurang bukan suruh buang tu. Kau banyak. Dah ni minat ni minat rancangan ni minat rancangan ni tak ada. Tinggal ustaz lah mengajar. 3 orang ni tengok. Nah, ada tu kan? 3 orang tengok. Panggil ustaz jauh-jauh mari 30 kilo ni. Nah, minyak 18 riyal dah aku. 95. Tak dengar tu imam. Tu bila hidup kata dia. Dia kekek 3 orang. Faham? Nampak? Dah. Pasal apa? Pasal ni minyak program ni minyak TV3 ni, TV1 ni, TV9 ni 106. Nampak? Banyak program jadi ada. Masa prime time masa ngajar. Pukul 8, 9 berita. 9 ada kata pula. Oh, drama minggu ini. Nampak? Bolos. Bodoh tu. Kita lihat kambing kan. Kita bubuh kat rancangan bolos tu. Tahu tak? Lepas tu kita ada air depan belakang dia. Lepas tu kita suruh lopak kot lubang tu. Kambing tu lopak ke lari? Jawab lah. Lari. Orang bodoh pada kambing. Nak penonton tengok seluruh Malaysia dengan pakar dah. Bergendir kali batu-batu. Faham tak? Dengan baju ketak. Tak ada maruah tu. Nak suruh napak, suruh geluling, suruh masuk ke lubang, suruh cepik. Ye, macam kau gila. Nak kambing hok tak ada pelajaran akan lari. Takut tengok air, takut tengok lubang-lubang. Tapi dah manusia ni sebodoh lebih bodoh daripada hayawan. Nampak? Sudah jadi. Jadi mari berdansa pula, berpasang-pasangan laki bini. Nak tunjuk di rumah masuk benda katil lagu mana, jambak merok lagu mana, sofa lagu mana. Pasal dia boleh masuk final ni, mari berdansa laki bini.
Berlatih pula bini masuk ke belakang laki terik tangan kat belakang, bini lambung laki pusing kat atas. Tak, laki satu atas lipat. Cerdik bodoh. Tapi maruah sudah dicabut oleh tangan-tangan jahat yang mereka program-program maksiat seperti itu, maka manusia bertambah lala. Nah, hiburan dalam TV bukan tu. Dalam cerita rencana. Kisah ikan jerung, kisah rimah dalam hutan tu baru hiburan. Burung terbang, kisah burung lang. Gajah belawang dengan cacing. Tu hiburan. Ni apa benda berjoget tak tinggi macam ke rumah bapak Yahudi. Semuanya akan ditanya pada hari kiamat, maka jawablah masing-masing. Jadi bagi kita sudah tentu telinga kita banyak mendengar yang jahat dari yang baik. Kita yakin dah mata kita lebih banyak tengok yang jahat daripada yang baik. Dan kita yakin juga hati kita banyak memikirkan dunia daripada akhirat. Maka penawar yang ada di depan kita bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyakkan istighfar. Mudah-mudahan Allah Taala kafarahkan. Hapuskan kesalahan-kesalahan kita pada masa yang lalu. Pasal yang ketiga pada menyatakan lidah, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Saya ada mengikut satu tazkirah seorang ustaz, di mana dalam pengajaran yang bila seorang yang sedang bersolat tanpa berlapik tiba-tiba datang seorang meletakkan sejadah, maka kata ustaz itu perbuatan semua itu boleh membatalkan solat orang tersebut. Apakah betul sebab di tempat saya cerak ada berlaku perkara ini? Jika betul, bagaimana cara untuk mengatasi dari solat itu terbatal? Baik, kita tengah semayang. Bila semayang, orang mari hapus jadah depan. Ustaz ni ngajar, dia kata batal semayang. Jawabnya tak batal. Tidak batal. Tapi perbuatan itu ada khilaf di kalangan ulama. Kita masuk dalam masjid, dalam surau, tengok orang semayang tak ada sejadah. Faham lagi? Tak ada sejadah. Kita pun buat baik, ambil jadah tu apa depan dia. Nampak? Jadi ada ustaz ni ngajar, dia kata batal semayang. Jawabnya tak batal. Tak batal. Kalau kita ubuh lori tak batal. Kalau kata ubuh sejadah, ubuh sewung tu di depan tu tak batal. Kerana nak tahu batal tak batal, tengok perkara yang membatalkan semayang. Ada tak orang berbenda depan kita yang dia batal? Tak. Cuma ulama mempertikaikan. Ada berlaku khilaf. Tengah ulama kata harus kita letak kerana nak suruh dia sujud atas benda yang bersih. Pendapat yang kedua mengatakan perbuatan itu makruh kerana terganggu orang yang sedang semayang. Faham? Jadi tak batal. Saya mendengar satu siaran radio menyatakan bahawa siapa baca Quran tanpa faham maksudnya akan dapat pahala, tapi saya tak berapa faham. Bila penceramah sebut menyatakan siapa yang berzikir tapi tak faham maksud tak dapat pahala, sila jelaskan. Dia kata dalam satu siaran rancangan agama di radio, seorang ustaz tu kata kalau kita baca Quran kita tak tahu artinya boleh pahala. Tapi kalau lain pada Quran seperti kita baca zikir, tu tak tahu arti tak boleh pahala. Jawabnya itulah pendapat yang benar di sisi jumhur ulama. Pendapat itu benar. Ini bukan pendapat ustaz dalam radio, ini diambil daripada pendapat ulama sebenarnya. Jadi ulama-ulama yang ramai di kalangan ulama, lebihnya kalam Al-Quran ini dengan kalam-kalam lain, kalau kita amalkan baca boleh pahala. Walaupun tak faham. Macam tuk kita, mak ayah kita duduk ngaji Yasin yang malam Jumaat, kita suruh mak kita terjemah Yasin tak boleh, tapi baca Yasin macam mana dia boleh pahala tak dengan baca Yasin malam Jumaat? Dapat pahala. Faham lagi? Tapi kalau zikir tak ada pahala. Sebab kita tak tahu benda apa.
Mudah sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdihi al-ali ni benda apa? Kita terjemah sikit. Mana apa tahu. Tak tahu tak boleh pahala, tak ada pahala. Tak boleh pahala. Jadi sebab tu ulama-ulama dulu diterjemahkan bacaan-bacaan dalam sembahyang. Sekarang lagi mudah dibuat dalam buku Romi, cek-cek ni. Berlambak-lambak jual kedai buku. Arti bacaan dalam sembahyang. Start pada takbir sampai ke salam. Ditulis terjemah. Buatlah baca. Bagi kerja, tanya kerja naik tu. Habis kerja waktu ambil buku. Terjemah doa iktikaf. Masuk 3 minggu habis kita faham. Supaya bila kita baca dalam sembahyang boleh pahala. Ni 16 kali pergi ke Mekah dah. Haji. Tak erti terjemah doa iktikaf. 16 lagi haji. 16 kali pergi ke Mekah. Mana? Tak boleh pahala bacaan. Oh lepas dah ni. Tarekat dah ni. Sebab bapak pakai. Jebah saya dah bagus dah dulu. Tak gitu lah ni bagus lah. Piah tinggi ni. Sebab kayu pakai katung tekuk tu. Marok ni. Jangan nunduk sama ni pakai tokat ni. Orang muda pakai tokat. Bagus lah dia. Tarekat lah. Serut terjemah Rabiul Fili. Lebih lahir. Itu manusia cuai. Dengan benda yang fardu ain. Faham tak? Jadi sikit-sikit lah kita baiki balik diri kita. Bukan sekali dua, banyak satu. Balik mana ni ambil buku-buku. Esok tak ada pergi kedai cari buku. Duduk saja tengok Allahu Akbaru kabira. Allah Maha besar yang sebagai besar sungguh. Walhamdulillah katsira. Segala puji bagi Allah, puji yang banyak. Cukup jadi dia ingat itu duk datang betul. Allah Maha besar sungguh. Walhamdulillah katsira. Bahani terpuji yang banyak. Tapi sekarang pula esok tambah lagi. Nampak? Subhanallah bukratan wa asila. Nampak? Masuk 3 minggu habis bacaan dalam Quran boleh terjemah. Faham lagi? Nak 1000 daya. Tapi masalahnya kita tak mula. Dengar lama tak mula. Bila tak mula tak jadi apa? Kita tak perlu kita nak hafal Quran surah Yusuf ke apa dah. Kita hak fardu ain dia reti bacaan dalam sembahyang. Seorang imam mendakwa bacaannya betul tetapi mempunyai sifat yang mazmumah seperti riak. Dan seumpamanya. Apakah hukum mengikut imam tersebut? Imam ni didakwa bacaannya betul. Tetapi ada sifat mazmumah seperti riak. Boleh ikut dah imam macam ni. Dia imam dakwa bacaan betul tak boleh. Sebab kalau tak betul baca tak boleh menjadi imam. Cuma gini, kalau dia dakwa bacaannya betul dan bacaannya memang betul. Tak apa dah. Kita kabur orang, saya bacaan saya Fatihah betul. Tak salah. Kemudian orang tengok memang betul. Tak apa lah. Cuma yang tak bagusnya maknanya sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni memang tak bagus lah. Sifat mazmum, sifat yang dicela syarak. Dia kadang-kadang ni bukan mesti bila kita alim maka kita jadi baik. Tak. Dia alim ni ilmu. Allazi muttasifu bil ilmi, orang yang bersifat dengan ada pengetahuan tu alim. Baik suku pula. Yang maksud orang jahil baik. Ustaz jahat ada tak? Bukan jahat ustaz tu rogo kan? Tak. Ustaz sombong ada. Ustaz dah tapi orang muka macam 5 anak belaki. Ustaz. Kitab tambah nama ngaji pondok hari tu, ngaji Mesir, Jordan, Syria, Morocco, Marlboro ngaji. Jauh punya. Tapi muka jumpa dengan kapung, gayak gapang kali muka. Nampak? Kerana tak ada hidayah bagi dia. Walaupun ilmu dia banyak tetapi dia tidak disukai oleh Allah. Kerana dia tidak bermanis muka dengan manusia. Dia tak otak itu. Tak negara kan kalau selesai hak. Tu hak tu tak pakar. Ada ke ustaz itu? Hak jahat baik pula orang. Nampak jumpa Assalamualaikum. Bagaimana? Jagung katun dengar ni, jagung jet. Baru sudah lembak pi kuda. Faham tak? Ada tak? Baik. Tok guru dia tak sambang. Tok guru dah tapi sambang tak. Negara tak ada.
Bukan piano ni lah. Nak tok guru dah ada mengajar kan tok guru. Tok imam, ketua orang lah. Muka labaknya muka udah dak labak pula. So kalau nak bisalah kau kan ada juga jangan ikut jadi gitu tak baik. Mazmum dicela syarak. Tu baik pula balik Johor raya lambat jumpa orang. Duduk Johor balik Janung raya balik raya. Lambat jumpa orang. Assalamualaikum. Nyai saya belanja. Lambat dengan orang. Tanya dia Johor. Comong. Baik pula dengan orang. Tu kata pelek tunggu. Ni kata akhir zaman. Jadi musik ketang dia. Musik ketang. Jadi tak ada. Jadi pawang. Musik ketang. Waktu ni panggil musik ketang. Kita pergi patah. Kita cari ketang. Kalau kita pusing kan kita kata. Pawak tu ni. Kata. Tu panggil musik ketang. Apa hukumnya seseorang itu menuduh orang yang mukmin yang baik akhlaknya sebagai jahil tanpa punya bukti? Jangan tuduh orang. Dia gini. Kita berhadap dengan orang ni dia dua. Kalau di sebuah ilmu lawan jahil, alim lawan jahil, baik lawan fasik. Nampak? Adil lawan zalim. Nampak? Baik. Di sebuah alim dengan jahil. Alim dengan jahil ni dia ada bukti. Kita tengok orang, kita tak jumpa orang tu, kita tengok dia duduk situ nyanda di tiang. Kita jangan bubuh jahil, bubuh hak baik dulu. Alim dulu. Faham ke? Bubuh molek dulu. Sengke baik panggil husnul zanni. Tu kaedah hukum Islam. Husnul zanni dulu. Walaupun dia jahil, tapi dah kita tak punya, kita tak ada bukti lagi. Ni. Jangan kata jahil. Gitu juga baik dengan jahat. Orang jahat tapi dia tu kita tak nampak jahat dia. Jangan kata jahat, kata baik dulu. Takut salah sangka. Bila salah dosa besar. Inna ba'da dhanni ismun. Tengah habis sangkaan itu dosa besar. Jadi kalau orang tu dia dakwah benda-benda, kita pun tak ada bukti. Orang mana ke orang jahat ni? Jangan kata tak ada bukti. Buh orang baik tu. Nak kata jahat setelah ada bukti. Faham tak dia? Konsep husnul zanni. Tapi kalau orang tu jahat, kita tak tahu dia tu jahat, kita pergi kata baik, tak dosa. Yang dosanya orang tu baik, tidak jahat, kita pergi kata jahat. Kita kata orang yang tidak jahil, kita pergi hukumkan sebagai jahil, tak boleh. Nampak? Tapi kalau kita nyatakan masyarakat sekarang ramai telah jadi jahil, ramai ada uti Quran, ramai ada betul baca-baca. Tu tak apa tu. Tu tak bukan dasar nak menyegi diri. Yang nak kabarkan maknanya apa yang berlaku pada umat sekarang. Tak apa gitu. Jadi ini kita alim orang ni jahil, kita molek orang ni tak molek, atas dasar molek kita, membesarkan kita. Itu sifat mazmumah. Saya ada dengar cakap-cakap orang mengatakan sah yang dipisahkan dengan mimbar seperti Pulau Serai ini tak kira satu sah. Iaitu sah yang ketiga pun baru dikira sah pertama. Ada pula katanya sudah dikira satu sah walaupun dipisahkan dengan mimbar. Jadi minta penjelasan oleh Ustaz tentang perkara ini. Dia kata sah ni sakok di mimbar macam gini. Ni satu sah, ni sah yang lain pula. Jawabnya sah yang satu. Orang telah tanya ulama-ulama yang muktabar. Di dalam masalah soalan itu ditanya, adakah dikira bersambung jika putus sah jika di tengah sah ada mimbar ataupun ada tiang masjid, ataupun ada sesuatu yang tak dapat dielokkan? Jawabnya tidak dikira putus, dikira sah yang satu. Sah yang satu, tak yang baloh. Dia yang putus ni tak ada apa-apa. Lepas kata makmum tu dia putus, dia buat kat 6 pula. Jadi kosong situ muat 3 orang, dia buka kat 6 pula. Dia panggil putus sah. Pasal tak ada masyarakat apa-apa. Faham lagi? Tu putus sah. Waktu kata dia sah dekat 6 malah tu dia kecil. Umpamanya. Tu baru putus sah. Ni sakok. Takkan sekali nak takbir, fikir. Mimbar waktu bila. Takut putus sah. Jangan gitu. Nampak? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Taala menghendaki kamu mudah, bukan nak jadi payah. Kalau ada orang mengajar masjid, hukumnya fardu ain untuk solat itu hadir. Tapi bagaimana kalau masjid dan solat itu memasang CD saja? Fardu ain juga hadir.
Pijak kok soalan ni. Dia kata kalau kita ni jahil, orang pula serang ni kata siapa-siapa orang pula serang ni tak alim, tak ulama, tak guru. Nah, bila ada orang mari mengajar agama memang wajib kena mari. Melainkan kita ada kepayahan, ada kesukaran. Lagi planet tempat lain lah. Mana tak ada kerja wajib kena mari. Tapi dia kata dah kalau pasang aset saja, CD saja. Nampak? Jawabnya menuntut ilmu, utlubul ilma, Nabi kata. Carilah ilmu atau talabul ilmi. Baca dengan isim. Utlubul ilma baca dengan PN. Tak kira lah. Dan tidak syarat, maknanya pergi dengar direct gitu, cari ilmu. Sebab tu ilmu ini dia umum. Nak pada zaman sekarang ilmu dalam internet dia ilmu. Sekarang juga mudah. Dulu zaman kita kaset tu. Zaman kita 80-an ngaji. Tak 80-an dah, 90-an. Kita ngaji agama start 90-an dah. Kaset. Atau kaset beli kaset kosong 300 rupiah atau naratiwat. Dengar baca kitab usul fiqh atau ni nak baca kitab nahu pula tani atau tani. Dengar nak baca kitab ni pula pondok Kedah atau kaset pula 400 ping. Dia ambil ibu lah bunyi balik, dengar pula. Dengar balik lambat sikit, panas bunyi kaset. Allah tu kerja. Tok guru pula bahasa Kedah darat. Nampak? Susah ngaji tu, learning dalam internet. Masuk 40 riyal bayar ke streaming. Buka internet. Kuliah agama tambung-tambung. Nak ustaz ni. Klik je. Bab dia. Bab sembahyang, zakat, haji, melih, nikah, cerai. Nampak? Bab apa? Dengar. Habis anak banyak dia dengar. Bos cakap apa okey? Dengar. Mana ni pasang internet. Kuliah, bab wudu. Main dengar belaka. Nampak? Anak saya ampuh hanya nak lepak dalam bilik. Apa wisiti? Ayah apa kita boh tak? Jadi begitu. Jadi mudah hari ni. Jadi nak apa? Carilah ilmu. Maknanya kalau kita ni dah belajar ilmu agama dengan cara makna di pondok. Orang ni pula pergi dengar surat. Orang ni panggil tu guru mari mengajar di rumah. Tak kira lah mana-mana pun apa cara pun. Tak? Naknya ilmu tu kita dapat. Jadi kalau kita mana tak ada kerja duduk di rumah, pada duduk tengok waktu berita, tak ada cerita lain waktu berita tulis musim. Nampak? Kalau berakhir politik pun tengok nak tunggu hak politik dia, dengar cerita pada watak tu. Bibir merah. Kalau jenis hak berakhir sokang, tunggu berita kediam sikit nak dengar bola. Baik lagi dengar sejid surah markah orang pasal siji orang ngajar. Lepas tu bagi air balik mula rumah. Apa salah? Sebab umur kita ni sikit. Pandai-pandai lah guna jimat. Jadi gitu. Nak kata pasal sidi wajib nak bagi belaka. Tak boleh kata kot gitu. Apa hukumnya solat fardu yang sengaja dikerjakan dengan niat solat sendiri, tapi dalam masa yang sama ikut gerakan imam di hadapan? Dia gini. Kalau kita semayang berjemaah tapi tak niat berjemaah, kita niat seorang. Dengan syarat janganlah kita bila selesai kerja-kerja kita tunggu imam juga. Maka batal semayang itu. Contoh, masuklah jemaah tapi tak niat ikut imam. Niat semayang seorang. Dia niat ikut imam ni sunat dalam takbir. Dan boleh lagi selepas takbir. Allah, tak ada niat ikut imam. Akbar, mari makmum boleh. Tapi kalau semayang seorang, duduk celah orang semayang jemaah, dia tak boleh ikut orang rakaat sujud. Melainkan kebetulan. Kebetulan dia habis surah, tak imam rakaat dia rakaat cek. Itu tak apa. Ni dia habis dah baca Fatihah, tak imam baca surah dia tunggu juga. Lama tunggu, tak imam rakaat baru dia rakaat, maka batal dengan sebab menunggu. Faham ni? Tak boleh. Jangan amal dia sekali-sekali. Kita duduk dalam saf, tiba-tiba imam di hadapan kita yakin dia ni maknanya tidak sah untuk diikuti. Jadi itu dimaaf pada syarat. Sekali itu saja kita niat mufarakah, duduk di dalam semayang. Jangan buat suku, rakaat suku nampak jadi fitnah. Faham? Niat mufarakah, bila habis Fatihah baca surah. Bila imam habis rakaat, kita berhenti surah, rakaat atas. Baru dah apa?
politik dia panggil. Tapi jangan tiap-tiap hari jadi fitnah. Nampak lagi? Jadi qada-qada tertentu. Kenapa solat tak kena ganti, puasa kena ganti bagi wanita uzur? Ni puang tanya. Bapa kalau semayang tak kena ganti, kalau puasa kena ganti. Rupang ni cari pasal ni. Dia mau nak ganti ke mana? Nah, dah Allah Taala tu dia kata tak payah qada, tak payah qada lah. Nampak? Orang tanya Aisyah, bapa Aisyah bila semayang tak kena ganti, tapi puasa kena ganti. Aisyah jawab tu orang puak muslimat lah, terima sajalah Tuhan beri. Nah, dah. Terima saja, ta'abudiyah semata-mata kita hamba Allah. Nah, cuma ulama buat di antara hikmahnya, iaitu kerana semayang ni sama-sama hari-hari. Bila hari-hari banyak nak kena qada, puasa setahun sekali saja. Nah, jadi qadanya tak berat lah. Tahun sekali je amalan. Ada pun semayang tiap-tiap hari kena qada nyaknya dia. Kalau semua benda nak qada nyaknya. Siang ke puang semayang okey lagi, kalau kena qada. Boleh tahan ni kalau jimak tak nyaknya ke dia. Suami kata wajib qada. Kalau seminggu haid, dak jenis hari-hari sehari 2 kali. Bila kering 14 kali nyaknya. Adakah kena minta izin suami jika harta itu milik isteri satu kata untuk bagi pinjam pada siapa, dan bagaimanapun harta itu hasil perkongsian suami dan isteri? Hasil perkongsian wajib kena ada izin. Hasil harta isteri sendiri, maknanya sunat kita minta izin suami. Tapi kalau suami tak izin, tak boleh buat. Nampak? Itu pendapat yang paling kuat. Walaupun ada pendapat mengatakan wajib kena minta izin suami juga harta kita, tapi sebenarnya yang paling kuat, kita sunat minta izin suami. Kita ada duit, kita nak pinjamkan duit kita kepada si anu. Kita pun buat sunat tanya suami kita, tanya dia. Bila tanya dia, okey boleh. Tapi kalau suami tak beri, tak boleh. Dia cakap begitu. Suami tak izin, tak boleh. Kerana suami kita ni segala-galanya. Sehingga kita ni nak beli sehelai baju warna yang suami kita tak suka, duit kita tak boleh beli. Kalau beli, durhaka kepada suami. Rupang ni tak tahu hak suami. Kan kalau dia mati, suami dia tak suka ke dia, masuk neraka. Walaupun lebal, walaupun al-hafizah, walaupun ustazah, walaupun qari'ah Quran, piala 3 tiap bukit ada, tapi mati suami tak suka, maka masuk neraka. Sebab tu kalau nak bersuami, fikir dulu 40 kali. Kerana surga kita bawah tapak kaki suami. Orang ni lawang lagi ada. Nampak? Lelaki itu tak baik buat gini, dosa tak boleh. Tak tengok ke orang lain, berjuru je, cakap khabar, cakap apa gini, mulut gini. Bini kata kan ni, dah tak suka je lah tu. Nangung untuk lelaki kena. Nangung bawa getok. Tak boleh siap. Dan orang ni apa jahat lelaki. Sebab tu Nabi kata, aku tengok macam Isra Mi'raj itu, umatku ramanya dalam perang neraka ke puang, bergeriak cok masuk neraka.